Kapal belayar melabuh sabuh. Datuk Panglima sedia menanti. Patah sayap bertongkat paruh. Namun mengalah tidak sekali. Kita beri tepukan gemuruh kepada ucapan pengelongan yang amat berhormat Presiden kita. Yang amat berhormat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang amat berhormat sahabat saya Tan Sri Mahyudin Yassin, Timbalan Presiden UMNO, barisan naib-naib Presiden, Ketua Jawa, Ketua Lanun dan Ketua Turki, dan maaf yang saya hormati Tan Sri Pengurusi Tetap. Dimaafkan tu. Patut dia address dulu. Tak apa, tak apa. Dia ketua apa? Aceh. Okey. Bapa Aceh tu Gunan. Dan Tan Sri Timbalan Pengurusi Tetap, Ketua Wanita, Pemuda Puteri, Barisan Pimpinan Tertinggi UMNO, yang amat berbahagia Tun Abdullah Badawi, terima kasih Pak Lah hadir, dan Tun Jin, Sidang Perwakilan Pemerhati mahasiswa, mahasiswi, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada penghujung Perhimpunan Agung bagi tahun 2014. Kalau kita lihat dalam masa 4 hari ini, dalam semua media cetak, dalam semua channel televisyen dan media sosial, memang cerita Perhimpunan Agung ini menjadi berita utama. Apakah ini bukan tanda dan bukti bahawa platform politik yang terpenting, platform politik yang amat dinanti-nantikan pada saban tahun, tidak lain dan tidak bukan ialah Perhimpunan Agung Parti UMNO kita ini. Ini membuktikan bahawa walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan, tidak ada sesiapa pun yang dapat menafikan gah Parti UMNO kita sehingga pada hari ini. Saya ingin memulakan ucapan penggulungan saya dengan menunjukkan edisi surat khabar salinannya yang telah diterbitkan pada tanggal 1 September 1957.
Kalau pengurusi tetap tunjuk surat khabar, saya pun nak tunjuk surat khabar. Tajuknya ialah pada masa itu dalam bahasa Inggeris, look to the past with gratitude. Look to the future with confidence. Kata almarhum Tengku Abdul Rahman. Pada pendapat saya, kata-kata ini masih relevan dan masih tepat sehingga pada hari ini. Melihat masa lampau dengan penuh kesyukuran dan memandang masa depan dengan penuh keyakinan. Dan inilah hasil perjuangan Parti Keramat, Parti UMNO kita. Saya berterima kasih kepada Sidang Perwakilan. Dan saya berterima kasih pada semua jurucakap yang hampir semua telah menyambut tema ucapan dasar saya. Saya memilih perkataan. Apa dia? Solidarity. Solidarity. Saya boleh pilih perkataan lain. Bersatu, muafakat. Ada wakil yang tanya, nak balik kampung macam mana nak cerita orang kampung? Nak cerita maklong paklong, makngah pakngah. Macam mana nak terangkan apa dia itu solidarity? Solidarity bermakna bersatu dalam satu angkatan yang kokoh dan padu. Itu dia solidarity. Dan bila saya lihat akhbar tahun 1997 yang dimuatkan dengan cerita kisah sambutan hari kemerdekaan, bagaimana kemerdekaan itu telah dicapai, asas dia apa? Asas British bagi kita kemerdekaan dengan agaknya mudah. Kerana kekuatan yang kita telah perlihatkan atas semangat solidarity. Saya tengok wakil dari Pematang Pauh, dia gunakan perkataan keautentikan. Tapi keautentikan tu belum masuk lagi dalam Dewan Kamus. Tapi solidarity dah masuk. Dan kalau kita sebut dengan intonationnya solidarity, kita akan masukkannya dalam jiwa, dalam roh kita. Karena inilah yang akan menjamin kita akan terus berjaya dalam masa pilihan raya yang akan datang dan selanjutnya. Saya ucap terima kasih pada Sidang Perwakilan kerana menyentuh banyak perkara. Oleh kerana pengurusi Biro Agama
tidak berucap. Datuk Seri Jamil Khair, dia minta saya mengulas sedikit tentang maqasid syariah. Saya dah pernah kata bahawa kalau kita menganggap Malaysia ini di bawah pimpinan UMNO berada di atas landasan perjuangan mengikut syariat Islam dan hukum syarak. Dan ada orang kata sebaliknya pula. Bagaimana kita nak cari satu penilaian yang boleh menggambarkan bahawa negara Malaysia ini hala tuju yang dibawa oleh UMNO dari dulu sampai sekarang ini adalah berpandu kepada tuntutan Islam yang sebenarnya. Maka lahirlah cadangan supaya kita buat satu indeks syariah. Indeks syariah ini akan membuat penilaian sejauh mana negara ini bawah UMNO telah menjaga agama kita, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga nyawa, dan menjaga harta benda. 5 tuntutan maqasid syariah. Saya telah minta supaya satu task force ditubuhkan, dikendalikan oleh UIA, Universiti Islam Antarabangsa, dan JAKIM jadi urustianya. Terdiri daripada pakar-pakar agama. Dan indeks syariah ini untuk negara Malaysia akan dibentangkan pada bulan 2 tahun hadapan, tidak lama lagi. Bila kita dah bentangkan indeks syariah ini untuk Malaysia, kita boleh juga berbuat demikian untuk negara-negara Islam yang lain. Supaya dengan ini, mudah-mudahan, insya-Allah kita boleh gambarkan dan tunjukkan supaya tidak ada sesiapa yang boleh sangkal sama sekali bahawa negara yang di bawah pimpinan UMNO ini telah benar-benar menegakkan dan mengembangkan Islam di bumi yang bertuah ini. Bercakap sedikit tentang soal ekonomi. Ada orang kata bila ekonomi negara kita pertumbuhannya 6.1%. Dalam tempoh 9 bulan tahun ini, kadar pencapaian Malaysia adalah tertinggi di kalangan negara ASEAN. Satu pencapaian yang boleh kita banggakan. Tapi ada juga orang kata, dia tak rasa, dia kata. Angka 61% ini angka. Tapi tak ada apa-apa relevannya kepada dia. Saya nak beritahu bahawa, kalau tak dapat 6.1%, kata dapat 2%, 3%, tentu sekali kita semua akan merasai tekanannya. Apatah lagi dalam tahun 1997, kalau kita masih ingat lagi, bila ekonomi merudum pada masa itu, apa berlaku? Kita terpaksa potong peruntukan
semua kementerian jabatan kerajaan sampai TNT untuk penjawat awam pun terpaksa kita hadkan. Kalau tidak ada kadar pertumbuhan yang tinggi, macam mana kita boleh mengagihkan kekayaan? Macam mana kita boleh beri peruntukan yang amat diperlukan untuk siapa? Untuk kawasan-kawasan luar bandar yang mesti kita utamakan. Untuk bidang pendidikan yang harus kita utamakan. Untuk aspek-aspek yang penting. Kerana hasil negara amat wajar kita tokok tambah. Dan dengan ini maka kita bolehlah melaksanakan termasuk apa yang amat dihasratkan, agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Ramai yang cakap tentang GST, tambahan GST. Bila kita tambah GST, saya tak dapat ramalkan lagi. Dengan rasionalisasi subsidi, kita tak tahu, mungkin 5 bilion, 10 bilion tambahan tahun hadapan, kalau ada rezeki. Dan kalau ada peruntukan tambahan, saya ambil semangat dan hasrat daripada Perhimpunan Agong UMNO ini. Hasrat Perhimpunan Agong ini apa? Supaya peruntukan ini dibelanjakan untuk kawasan luar bandar, mesti kita utamakan. Untuk bidang pendidikan, disebutkan oleh timbalan Presiden tadi, mesti kita tambah lagi. Untuk apa? Pendapatan rendah. Orang-orang Melayu kerana apa? Kerana kebanyakannya kelulusan SPM. Kena kita beri latihan upskilling. Ini kita tambah. Untuk perumahan, orang muda minta tambah transit, rumah transit. Wakil daripada bahagian Kuala Kedah minta PPR lagi. Ini semua kita kena tambah peruntukan melalui tambahan GST. Saya nak buktikan GST tidak membebankan rakyat. GST akan membela rakyat. Siapa kata GST tak menguntungkan kita? 160 lebih buah negara dah buat GST. Takkan mereka ni semua salah? Betul tidak? Takkanlah negara Burkina Faso yang miskin tu buat GST, yang kaya pun buat GST. Sebab apa? Kita perlu GST sebab banyak orang yang berniaga tak bayar cukai. Betul, tuan-tuan? Apakah ada tuan-tuan bayar cukai? Tuan-tuan ni yang kerja. Tiap-tiap bulan ada slip gaji, tak boleh elak bayar cukai. Yang berniaga yang ada 1, kadang 2, kadang 3 buku, yang dikatakan black economy ini, tak bayar sampai ada tax gap 30% dalam negara kita. Mereka dapat perkhidmatan daripada kerajaan secara percuma. Maknanya mereka tak bayar apa. Tak adil. Mereka patut bayar cukai kerana mereka patut menampung perbelanjaan untuk rakyat terutama. Inilah konsepnya. Sebab itu kita jangan politisizekan GST ini. Kalau GST tak baik, tuan-tuan, saya tak buat. Saya tak buat, dan cerita GST ini dah 20 tahun punya cerita. Berapa Menteri Kewangan, termasuk Ketua Pembangkang,
Dia pernah cadangkan buat GST, tarik balik. Lepas tu. Oleh itu, yakinlah bahawa niat kita tak lain dan tak bukan. Macam mana saya nak cari hasil? Tiap-tiap kali perhimpunan minta lagi pembangunan luar bandar ditambah. Kerana di luar bandar lah kubu kuat pada UMNO kita. Tiap-tiap kali saya pandang pada muka Menteri Pembangunan Luar Bandar, saya dah nampak. Bukan saja muka lanun. Dia tak nak sebut, dia segan, tapi saya dah boleh baca dia nak tu. Dan bila saya dengar debate perbahasan, marah mesti kita tambah peruntukan. Kerana marah apa? Marah itu institusi lambang Melayu Bumiputera. Banyak lagi anak-anak kita nak pergi luar negara, tak ada beasiswa. Anak sebahagian daripada saudara sekalian tak ada beasiswa lagi. Nak pergi ke Mara kita tambah peruntukan. Daripada mana? Takkanlah kita nak pinjam lagi. Kalau kita pinjam daripada institusi kewangan, daripada luar negara, kita akan kehilangan kedaulatan sebagai sebuah negara. Ini kita tak boleh benarkan. Kita mesti berdiri di atas kaki kita sendiri. Ada wakil yang bercakap tentang ramai graduate yang tak ada pekerjaan. Dia tak ada pekerjaan ini ada beberapa sebab. Antaranya sebab kebolehan dia berkomunikasi umpamanya. Bukan saja kelulusan ijazah tu, tapi kebolehan dia berkomunikasi umpamanya kurang. Mungkin personality dia sebagainya. Jadi apa caranya? Saya dah minta supaya skim latihan satu Malaysia untuk graduan yang tak ada pekerjaan ini kita tambah 100% lagi. Saya dah bercakap dengan pagi tadi Tan Sri Azman Khazanah. Saya kata semua GLC kalau tahun depan rancangannya 4,000, kita jadikan 10,000 untuk graduan kita yang tak ada pekerjaan. Saya buat ini sekali lagi kerana apa? Kerana hasrat para perwakilan dalam perhimpunan ini. Lagi apa? Reserve Melayu. Tanah Reserve Melayu mestilah kita pertahankan. Jadi saya minta semua menteri-menteri besar, negeri-negeri yang dikuasai oleh kita, pastikan tanah reserve itu kalau dibuka untuk pembangunan diganti dengan yang lain. Satu. Yang kedua saya nak sebut, tanah reserve ni jangan reserve saja. Mesti dibangunkan. Dibangunkan. Bila nak bangunkan, mesti ada sumber kewangan. Sekarang ini saya diberitahu bahawa ada kesukaran dari segi perundangan, National Land Code dan juga enactment negeri untuk membolehkan akses kepada instrumen daripada Islamic Instrument pinjaman, memajukan tanah-tanah reserve Melayu. Satu komiti telah pun ditubuhkan dan laporannya sudah pun disediakan, dan saya minta bahawa semua undang-undang yang perlu dipinda dibuat pindaan supaya
tanah reserve Melayu ini boleh dibangunkan dengan nilai yang menguntungkan pemilik-pemilik. Kita tak boleh bangga dengan jumlah tanah, tapi pulangannya. Yang penting pulangannya kepada pemilik-pemilik tanah reserve Melayu. Saudara sekalian, saya nak sebut di sini tentang betapa pentingnya juga. Tadi Tan Sri Mahyudin telah memaparkan kedudukan kursi-kursi kita. Kita tengok trend dia macam mana. Ada wakil yang kata, kita tak perlu pada undi orang Cina. Saya nak beritahu bahawa kalau kita tengok dari segi sejarah, kenapa Tengku Abdul Rahman buat perikatan? Kalau tak menguntungkan kita, tuan-tuan ingat Tengku buat perikatan tak? Kalau pada tahun 1974 Tun Razak buat Barisan Nasional, kalau tak menguntungkan kita, tuan-tuan ingat Tun Razak buat perikatan Barisan Nasional. Kalau lepas Tun Razak, Tun Mahathir, Pak Lah, sampai zaman sekarang kita pertahankan Barisan Nasional, kenapa? Mestilah ada sebab. Kalau kita tak perlu kepada undi mereka, berapa kita wujudkan Perikatan dan Barisan Nasional? Saya masih ingat lagi berapa kali Tun Mahathir dalam perhimpunan ini sebut mengapa dia kalah dulu. Dia terangkan bahawa dalam straight fight, 1 lawan 1, kalau dicabut undi, katalah dicabut 3,000 daripada kita, dibagi pada pembangkang 3,000, defisitnya bukan 3,000 tapi 6,000. Sebab itulah dia kata dia kalah. Undi orang Melayu tak cukup nak ditampung. Sebab pada masa itu, dia terkeluar ayat bahawa dia tak perlu kepada undi Cina. Dia kalah. Itu satu pengajaran pada dia. Tengok baru ni di Pangkalan Kubur. Saya pergi Pangkalan Kubur. Saya tanya di orang sana, berapa banyak kita menang tambah majoriti? Saya tanya undi orang Siam berapa? Orang Siam berapa? Dia kata 1,700 lebih. Kalau 1,700 pindah pada PAS, terjongkang barisan. Terjongkang. Tersungkur maknanya. Rebah kita. Orang Siam tak ramai. Tapi bila 1,700 pindah belah sana, defisitnya 3,400. Inilah yang dikata, jangan menang sorak kampung tergadai. Jadi, pakailah akal sikit. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, penting bagi kita menjaga Barisan Nasional ni. Tapi, tidaklah sampai mengorbankan prinsip-prinsip yang dekat di hati kepada orang Melayu. Betul, tuan-tuan? Sebab semua orang kata orang Melayu adil. Orang Melayu tegas. Kata Tan Sri Mahyudin tadi, tegas tapi adil pada orang lain. Itu dia kita. Social contract dan sebagainya, kenapa? Sebab kita nak tengok bukan saja soal pilihan raya, tapi kita nak membina sebuah negara Malaysia, negara bangsa yang berjaya. Ini hasrat kita. Tuan-tuan sekalian, itu soal Barisan Nasional. Saya nak sebut
persidangan pada kali ini agak lain daripada biasa. Saya kata perhimpunan ini lain pada biasa sebab boleh dikatakan hampir-hampir menjadi perhimpunan one issue perhimpunan. Almost. Hampir-hampir jadi satu isu perhimpunan. Isu dia Akta Hasutan 1948. Saya dapat rasa, saya selalu sebut bahawa sebagai seorang ahli politik, pemimpin, kita mesti merasai denyut nadi rakyat. Betul tidak? Betul. Saya mengikuti perkembangannya. Saya dengar pendapat. Saya boleh pilih untuk mengumumkan keputusan kerajaan di Dewan Parlimen. Dalam persidangan baru ini banyak soalan. Tapi saya tahu bahawa ada satu lagi platform, iaitu Perhimpunan Agung UMNO. Kenapa saya pilih Perhimpunan Agung UMNO nak umumkan keputusan ini? Kerana apa? Kerana saya nak semua ahli UMNO sedar bahawa sebagai Presiden Parti, saya bertanggungjawab kepada semua ahli-ahli UMNO. Kalau suara UMNO hendakkan supaya akta hasutan ini dikekalkan, maka saya memilih untuk menerima hasrat ahli-ahli UMNO seluruhnya. Tambah lagi, bila saya bincang dengan timbalan Presiden, dengan pemimpin-pemimpin UMNO, semua kata bahawa itulah pendirian yang sebaik-baiknya. Dan ini bukan bererti bahawa kita tak akan berlaku adil pada orang lain. Betul, tuan-tuan? Betul. Akta hasutan ini melindungi semua orang. Melindungi orang Islam dan juga yang bukan Islam. Saya dah sebut dalam ucapan saya. Kita tak boleh menyakiti hati orang lain. Kawan baik saya, tapi dah tak ada lagi bersama-sama. Dia mentor kepada Datuk Aziz Putra. Saya selalu panggil dia dulu Non Toyu. Toyu tu dalam bahasa Kedah ni botol kicap. Kicap. Non Toyu. Zainul nama dia. Arwah Zainul. Non Toyu. Fazil Toyu. Dia boleh terima kalau saya panggil dia Non Toyu. Saya kira kalau Aziz kita panggil Aziz Toyu pun dia terima juga. Dia tak marah. Itu okey. Tapi kalaulah orang yang lain kita panggil dia pendatang ke apa, marah dia kat kita. Saya nak ingatkan pada kita bahawa pernah dalam tahun 1978, Mak Koding buat ucapan dalam Dewan Parlimen. Ingat tak? Antaranya dia buat ucapan ni dalam Parlimen ni, bukan di luar, dalam Parlimen. Supaya sekolah-sekolah Cina semua ditutup, sekolah India ditutup. Tahun 78, kerajaan buat apa? Dakwa dia dan Mak Koding telah didapati bersalah. Nah, itulah dia. Jadi kalau orang kata bahawa akta hasutan ini tidak demokratik, saya nak beritahu, ini akhbar antarabangsa ni dok sehari dua ni dok serang saya lah. Saya dah mukir janji lah. Saya dah ikut cara gunakan kekerasan lah.
Saya nak beritahu bahawa tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri menjaga keamanan dan keselamatan dalam negara kita. Apa gunanya? Apa gunanya kita nak kata ini kebebasan? Kebebasan pun ada had dia. Kebebasan bukan kebebasan mutlak. Tak boleh menghina agama Islam. Tak boleh mencabar hak istimewa Melayu. Tak boleh persoalkan sistem raja-raja Melayu. Askar Melayu. Dan kita jaga juga kepentingan kaum-kaum lain. Jadi amanlah kita. Asyik berbalah manjangnya. Kerja lain tak jadi. Malam Jumaat pun tak jadi apa. Sebab polisi tetap selalu ingatkan pada kita malam Jumaat. Tak jadi. Hak maklum tu ke maklum kena tinggal lah tu. Tak berusik. Saya nak kita melihat apa? Melihat untuk memberi fokus bahawa kita mesti memajukan negara Malaysia kita yang tercinta ni. Kita nak bawa Malaysia ke hadapan. Saya nak berbalah je. Jadi, saya nak maklumkan bahawa Akta Hasutan Negara ini bukan saja kita kekalkan, kita tokok tambah dan akan dibawa dalam sidang parlimen yang akan datang ini. Dan kita minta pihak polis satu, Datuk Zahid dah jamin. SKMM ada menteri dia. Kita minta, saya tak boleh arahkan sebab dalam perlembagaan peguam negara ada kuasa mutlak menentukan pendakwaan. Tapi kita minta ketegasan daripada peguam negara. Kita minta pihak polis buat siasatan yang rapi. Kita minta SKMM membuat siasatan yang sewajarnya juga. Supaya kita memberi isyarat yang jelas, tak ada sesiapa yang harus takut dan bimbang kalau dia tidak melanggar undang-undang dalam negara kita. Tak ada siapa yang harus takut kalau dia tidak mau untuk mengapi-apikan, menghasut orang. Kalau kita ni bukan penghasut, tak ada apa yang kita harus bimbang. Jadi batu api sikit-sikit tak apa. Dah biasa dalam UMNO ni batu api. Jadi batu ronsen pun tak apa. Jangan jadi batu penghasut antara kaum agama dalam negara kita. Ini jelas. Dah tak ada warning lagi lepas ni. Jangan bagi warning lagi. Kita tak nak warning lagi. Kita nak pastikan keamanan dalam negara kita. Kita nak memastikan bahawa setiap orang, setiap kaum, setiap agama menghormati antara satu sama lain. Saudara sekalian, saya tertarik pada ucapan wakil dari polis, Yang Berhormat Zahidi kita. Zahidi ya? Zahidi ya? Zahidi Abidin. Dia kata, kalau tengok pada pembangkang, dia jaga pemimpinnya macam nak rak. Pemimpin tak betul pun dia bela habis-habisan. Sampai dah nampak spender besar pun.
masih terlepas. Sampai dia kata kalau Kunan punya spandar besar tu dia tak terlepas. Apatah lagi spandar susah kerja kita lagi besar. Lagi besar. Tapi saya jamin dua-dua ni tak ada buat kerja ni. Dah keluar video. Dia boleh kata, itu bukan saya. Perut saya tak borai. 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 Bukan borai. Terlepas. Senang je. Bukan saya. Senang je. Kalau kena pada orang UMNO, bukan saja pembangkang, orang UMNO sendiri pun dah hulu. Dah kena dah. Lama dah. Terjun dah. Jongkang lah kita. Itulah yang nak saya kata. Bahawa kalau parti nak kuat, jagalah pemimpin-pemimpin kita. Kalau dia bersalah pun tegurlah dengan baik. Supaya parti kita kuat. Kita boleh ke depan. Kita ni semua manusia biasa. Tak ada yang tak, orang kata sempurna sepenuhnya, tak ada. Mana-mana pun tak ada. Orang yang kata kat kita pun dia tak sempurna. Jadi kita sama-samalah jaga sama kita. Baru parti kita kuat. Kita nak apa? Kita nak menang tak? Menang. Kita nak menang pilihan raya. Sebab itulah, saudara sekalian, kita mesti faham, pembangkang ni lagi teruk pada kita. Ni saya nak bawa satu lagi cerita. Akhbar ni. 2 hari lalu, keluar dah akhbar ni. Anifah Aman ditawar 100 juta lompat parti. Pada pilihan raya ke-12, 16 September 2008, ditawar 100 juta bawa 10 ahli parlimen Barisan Nasional masuk pembangkang nak tubuh kerajaan. Di cerita ni dah keluar dalam mahkamah. Saya petik dalam akhbar aja. Jangan kata saya subjudis. Dah. Ini saya dah check dengan lawyer dah. Boleh. Saya boleh sebut sebab dah keluar dalam surat khabar. Saya petik apa ditulis dalam akhbar. Dan dia sudah pun, Datuk Seri Anifah sudah pun di cross examine 100 juta. Nak tubuh kerajaan. Bukankah ini the mother of all corruption? Kita UMNO dituduh macam-macam. Tapi yang buat angkara yang dahsyat ini ialah parti pembangkang. Sebab itulah, saudara sekalian, jangan sangat fikir kita ni teruk. Tak. Pembangkang lagi teruk. Lagi teruk. Boleh pula suruh wakil rakyat letak jawatan, isteri nak bertanding. Suruh pula menteri besar yang tak ada kesalahannya letak jawatan sebab isteri kena jadi menteri besar. Ish. Cuba bayangkan kalau saya suruh Menteri Besar Negeri Sembilan letak jawatan isteri saya nak jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Mati saya. Dia pun tak nak jadi Menteri Besar. Jadi Ketua Wanita Bahagian pun dia tak nak. Tak nak. Jaga Datuk Seri cukup. Apa yang dia kata kita ni teruk? Ini apa dia? Nepotisme yang terbesar ni. The biggest form of nepotism. Kenapa kita tak persalahkan dia? Jangan serang kita, serang pembangkang.
Saya setuju Datuk Zahid kata bloggers kita ni kadang-kadang dia tembak kita. Dalam istilah perang, friendly fire. I tell you, friendly fire is not friendly. Ada pula friendly fire. Bloggers kita ni, dia cari makan dengan siapa? Pergilah tembak pembangkang. Itu cara kita nak menang dalam peperangan. Jangan perang sama sendiri. Tak masuk akal. Bangang ni nak. Bangang. Ya. Saya belajar daripada isteri saya bahasa Minang. Bangang. Minang ni. Jadi tuan-tuan sekalian, ini semua menyebabkan kita ni lemah. Kita lemah ni sebab kita sendiri buat masalah bagi kita. Cuba kita tak buat masalah. Cuba kita menghayatikan solidariti. Parti UMNO akan sentiasa kuat insya-Allah. Betul tuan-tuan? Betul. Baik, apa lagi nak cakap? Minum sikit. Minum. Tuang ayak. Saya tengok waktu dah dekat maghrib dah ni. Kalau Ya, maghrib maghrib kena begitu. gulung lah. Dia tutup. Saya nak cakap sikit tentang peremajaan. Saya setuju Ketua Pemuda, Saudara KJ dah bagi penjelasan tadi. Okay. Saya tahu. Saya bekas Ketua Pemuda Malaysia, saya tahu. Zaman saya pun, saya tak tahu, saya ingat puluhan bahagian Ketua Pemuda ada masalah dengan Ketua Bahagian. Ada. Tahu. Semua kita tahu di belaka. Sampai bila UMNO diharamkan, bila nak lantik Ketua Pemuda Bahagian yang sedia ada rombongan Ketua Bahagian datang kat saya, desak, jangan lantik Ketua Bahagian, Ketua Pemuda Bahagian. Zahid saksi. Syafi'i pun. Dah. Saya tahu ada banyak masalah. Sebab bila kita kata peremajaan parti kita, ya, meremajakan parti, kita mesti faham bahawa kita ada 3 golongan dalam UMNO ni. Saya dah sebut. Kita perlu 3 golongan ni untuk bekerjasama satu haluan. Tapi kalau kita duduk keling belakang kita ni, dia nak serang kita ke tak serang kita ke, sampai bila pun kita tak akan wujud satu keadaan solidariti. Ini yang kita nak. Tapi dalam pada itu bagilah peluang. Mana yang patut bagi peluang pada orang muda, kita bagi. Kita akan bagi lebih banyak peluang pada orang muda. Tapi mesti layak. Mesti on merit. Mesti menepati jil UMNO. Jil UMNO tu mesti ada kriteria-kriterianya. Bukan sebarangan orang boleh hari ini masuk nak bertanding. Tak boleh. Mungkin kita test dia dulu. Kita uji dia dulu. Jadi perdana fellow ke, jadi setiausaha politik ke, jadi apa ke, barulah sampai masanya dia bertanding. Ada masanya kita perlu kepada orang lama. Betul. Macam di Pengkalan Kubur tu, kita pilih orang lama. Ustaz Radi, Mak Radi, menang besar. Orang lama. Ada masa kita perlu pada orang muda. Kita tengok, saudara mana Imo Hizam, tanding di Kuala Selangor. Giant killer juga kalah dari Dr. Zul. Dia jadi calon. Tak ada duit. Pergi kenduri bayar RM30 sumbangan. Ikhlas. RM30, tuan-tuan. Saya fikir dalam UMNO ni RM30 dia tak pandang ni. Tak pandang. RM30.
RM30 orang kahwin. Sebab apa? Dia tak mampu. Tapi sebabkan dia menampakkan dia autentik. Orang kesian kat dia. Dia benar. Dia lain. Cara dia lain. Dia tak pakai stokin merah. Ada orang pakai merah belang lagi. Ya, bukan saja merah, belang lagi tu. Lain. Suruh kemain ketat pakai. Style. Tu Ada stoking. style, masing-masing ada style dia. Tu pun Saya stoking. tak berani nak ikut style dia. Jangan. Tak berani. Jangan Tok Sri, jangan. Jangan ya. Jadi, sebab itulah saya nak kata bahawa kita perlu pada semua orang. Bila berlakunya soal peremajaan ini dan sebagainya, banyak panggilan saya dapat. Ada yang SMS kat saya. Saya ni patut berhenti ke? Kalau lagi utara dia kata kat saya, Najib, hang tak mau dah kami yang tua-tua ni. Ya, cakap macam tu kat saya. Ya. Yang dari Kelantan pula, Wayat. Demo tak share kat aku. Orang tua ni tak mau ke? Saya kata sabar. Saya kata sabar. Bila pula cik tak mau? Siapa kata? Semua kita mau. Yang dari Pantai Timur pula, bukan lagu tu. Kita nak berlakon. Kita nak semua. Yang pentingnya lah, apanya? Kita remajakan jasad. Satu jasad. Jadi, jasad remaja macam mana? Jangan ada penyakit, katanya. Jangan ada kencing manis. Jangan darah tinggi. Jangan lain semua berkakas baik. Kata pengurusi tetap. Ya. Okey. Alive ya. Cuma- TV ada ni, minta maaf. Ya. Mereka tak boleh terkejut ya. Dan kita remajakan lagi akal. Ini pengaruh pengurusi tetap ni kat saya. Remajakan akal budi. Akal kita ni, remajakan. Mesti ada strategi baru. Sebab orang pekan dia tak boleh sebut strategi, dia sebut strategi. Mesti ada strategi, ada plan, ada yang modern, mesti ada ini social media, pandai guna social media dan sebagainya. Dan remajakanlah roh perjuangan UMNO. Roh ni penting. Saya tertarik pada dua orang dalam perhimpunan ini. Yang pertama, saya tertarik kepada Datuk Hajah Rahmah Haji Kasim, 90 tahun. 90 tahun yang menjerah gelang membiayai rombongan Tengku. Sanggup datang ke Perhimpunan Agong kita. Maknanya roh dia kuat. Roh UMNO tu kuat. Spirit of UMNO is strong. Sampai dia kata bila teringat pada Tengku Tun Razak, dia kata menitis air mata dia. Inilah orang. Kalau roh kita kuat, inilah peremajaan UMNO antara yang kita maksudkan. Roh kita ni. Dan seorang lagi saya tahu ini Dr. Muhammad Nawar, wakil Kedah Dulcap. Ya. Orang Pokok Sena ya? Mana? Pokok senar. Pokok Sena. Apa dia kata? Dia kata setiap butir nasi yang dia makan itu adalah hasil perjuangan UMNO. Itu ayat tu. Saya tersentuh perasaan. Setiap kali sesuap nasi yang dimakan tu, dia rasa itu adalah hasil perjuangan UMNO. Kerana itulah dia merasa nasi itu. Sebab UMNO lah dia jadi seorang orthopedic surgeon hari ini. Sebab UMNO lah dia dapat menyara keluarga dia. Sebab UMNO lah dia akan terhutang budi seumur hidup kepada UMNO dan dia akan terus berjuang untuk UMNO. Inilah peremajaan UMNO yang sebenarnya. Bukan orang dapat kekayaan lupa pada UMNO.
Lupa dapat jawatan pada UMNO nak tinggalkan UMNO. Dapat serba-serbi daripada UMNO, tinggal UMNO dari belakang. Ini bukan peremajaan UMNO, ini pengkhianat UMNO. Oleh itu, saudara sekalian, marilah kita bersama-sama meneruskan perjuangan kita. Perjuangan kita ini, ingatlah saudara sekalian, jika rosaknya UMNO, maka tersingkirlah kita. Jika terbuangnya UMNO, maka hanyutlah kita. Percayalah, jika kuatnya UMNO, pasti terjaminlah kita. Jika hebatnya UMNO, pasti berjayalah kita. Maka yakinlah saudara sekalian, dengan mata hati, kerana segala tindakan telah diperhalusi, usahlah dipertikai maupun diragui, berilah kepercayaan sepenuh hati, hilangkan resah, hilangkan gelisah, janji yang kita lafazkan pasti tiada dimungkiri. Segala keputusan dan tindakan kepentingan Melayu dan Bumiputera tiada pernah kita lupakan. Saudara perwakilan sekalian, tariklah nafas kita. Tariklah bersama roh perjuangan. Tariklah bersama nafas keberanian. Tariklah bersama nafas keyakinan. Jadilah kita barisan hadapan untuk mempertahankan tindakan dan keputusan yang dibuat oleh parti. Jadilah kita barisan hadapan untuk pertahankan maruah parti dan usah biarkan ia dicemari. Berjanjilah selagi hayat di kandung badan, selagi mentari masih menyinar, parti UMNO kita kokohkan. Melayu dan Bumiputera kita pertahankan. Agama Islam kita muliakan. Malaysia tercinta kita makmurkan. Maju UMNO. Maju Melayu. Maju Bumiputera. Maju barisan. Maju Malaysia. Maju Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On. Kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Nenek moyang kaya raya, kegadai seluruh harta benda.
majulah